Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita bertemu lagi dalam PDPR Sains tahun 6 bersama Cikgu Suhaida. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bahan buangan. Okey, minggu lepas kita dah habis tajuk pengawitan. Okey, untuk minggu ni kita masuk tajuk baru iaitu tajuk bahan buangan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks. Okey, tajuk bahan buangan unit 9. Okey, untuk bahan buangan ini cikgu terdapat beberapa tajuk-tajuk kecil Okey, cikgu akan masuk untuk hari ini cikgu akan masuk jenis-jenis bahan buangan dan jenis-jenis bahan buangan dan mengenali bahan buangan mengikut kategori. Kemudian kita akan mengenal pasti bahan-bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey. Okey, dalam buku teks ada menunjukkan gambar situasi di mana kita tengok kat sini dalam bilik darjah di restoran makanan segera perkelahan di tepi pantai. Okey. Dia suruh perhatikan gambar di atas, apakah budaya yang diamalkan oleh mereka, ramalkan apakah yang berlaku kepada persekitaran mereka jika budaya ini tidak diamalkan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, murid ni dia ambil sampah-sampah, dia masuk dalam plastik hitam. Okey, kemudian di dalam bilik darjah ni semua murid bekerjasama membersihkan kelas dengan membuang bahan buangan, bahan-bahan yang tidak terpakai dalam plastik hitam. Okey. Okey, di restoran makanan segera pula satu keluarga ni dia makan, kemudian sisa-sisa makanan atau bekas-bekas makanan dibuang ke dalam tong sampah mengikut jenis. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah amalan yang baik lah. Okey, kemudian perkelahan di tepi pantai. Okey, satu keluarga ni dia berkelah, kemudian bekas-bekas makanan ataupun sisa-sisa makanan dari perkelahan mereka di tepi pantai dibuang ke dalam tong sampah hitam dan diikat dengan betul lah. Jadi amalan ini adalah amalan yang baik lah. Selepas kita berkelah di tepi pantai, makanan-makanan yang kita makan, sisa-sisa yang tidak digunakan lagi perlulah dibuang ke dalam tong sampah. Jadi ini adalah amalan yang baik. Cuba kita fikir dan kita ramalkan apa yang akan berlaku kalau kita tak amalkan budaya ini. Budaya membuang sampah ke dalam tong sampah mengikut jenis. Kalau kita tak amalkan budaya ini, mungkin contohnya kalau kat tepi pantai kita tak buang sampah ke dalam tong sampah. Ramai pengunjung dia buang sampah, dia makan, dia buang aja. Dia tak masuk dalam tong sampah. Kita ramalkan apa yang berlaku. Mungkin berlakulah sekitaran yang kotor, boleh menyebabkan penyakit, boleh menyebabkan pencemaran air, kehidupan di lautan akan mati. Itu adalah akan berlakulah kalau kita tak amalkan pembuangan sampah secara yang betul. Begitu juga dengan persekitaran di restoran makan. Kalau kita makan, kita biarkan sampai bekas-bekas makanan itu terjatuh, bersepah, kemudian bila hujan dibawa air hanyut ke longkang, kemungkinan berlaku masalah saluran tersumbat, kemudian berlaku
boleh menyebabkan penyakit disebabkan lalat-lalat yang ada di situ. Okey, jadi itu kesan dia lah. Okey, kesan dia akan berlaku kalau kita tak amalkan lah. Okey, begitu juga dalam bilik darjah. Okey, kalau kelas kita berkotor, bersepah dengan sampah, okey, boleh menyebabkan persekitaran yang kotor, pengudaraan yang tidak bersih, kemudian boleh menyebabkan penyakit, sesak nafas ataupun contoh ada penyakit-penyakit kulit alergik ke kan dengan sampah-sampah ni, boleh menyebabkan penyakit lah. Kita akan tak sihat kan ke sekolah, akan persekitaran yang tidak segar kan. Okey, jadi kita perlu kata orang membuang sampah mengikut amalan. Okey, amalan yang baiklah. Membuang sampah ke dalam tong sampah yang betul. Okey, diikat dalam plastik hitam, diasingkan. Okey, itu adalah budaya-budaya yang baiklah kita perlu amalkan. Okey. Jadi sebelum kita nak membuang sampah, okey, membuang sampah ke dalam tong sampah, kita perlu mengasingkan dululah. Okey, kita asingkan dulu mengikut jenis bahan buangan. Kemudian sebelum kita nak buang bahan buangan tersebut, kita kena kenali apa bahan yang kita buang. Okey, jadi kita tengok kat sini. Setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apakah maksud bahan buangan? Okey, kita kena kenali apa itu bahan buangan. Okey, bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Maksudnya itu adalah maksud bahan buangan. Okey, jadi saya ulang balik. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan kita tidak mahu tidak mahu disimpan lagi. Okey, jadi kita buang dia lah. Okey, dan tidak diperlukan lagi lah kepada kita. Jadi itu adalah bahan buangan. Okey, sebelum kita nak buang bahan buangan, kita kena kategorikan dulu mengikut jenis-jenisnya. Okay, kita tak boleh buang sesuka hati dalam plastik sampah yang pelbagai jenis lah. Okey, jadi kita kena asingkan supaya cara pembuangan sampah itu dibuang dengan cara yang betul. Okey, jadi contoh kat sini kita tengok kumpulan bahan buangan. Okey, bahan buangan kumpulan plastik. Okey, bahan buangan kumpulan logam. Bahan buangan kumpulan kaca. Okey, dan bahan buangan kumpulan kertas. Okey, jadi bahan buangan ini kita kena asingkan mengikut jenis lah. Okey, kita masukkan dalam tong yang betul. Okey, kalau contoh kita tak ada tong berwarna, okey, kita gunakan tong biasa tetapi kita labelkanlah dengan jenis bahan buangan yang ada. Okey, contoh kat sini plastik. Okey, kalau kita gunakan barang-barang plastik, okey, plastik ni contoh jenis-jenis plastik ni ialah seperti pembungkus makanan, okey, bahan sintetik pembungkus makanan, botol mineral plastik, okey, bekas yang diperbuat daripada plastik. Itu adalah bahan buangan yang tergolong dalam kumpulan plastik. Okey, kalau bahan buangan logam, okey, logam ni adalah contohnya bahan yang diperbuat daripada besi seperti besi buruk. Okey, besi buruk yang kita dah tak pakai. Okey, tin aluminium, air tin yang kita minum, tin susu, tin sardin, okey. Tin pelbagai jenis tin lah yang ada kat rumah kita. Okey, kita kumpulkan dia mengikut jenis bahan buangan logam. Okey. Kemudian kaca. Okey, kaca adalah kumpulan bahan buangan seperti botol, okey, balang kaca, balang kaca yang tidak digunakan. Okey, peralatan kaca. Contohnya bahan-bahan buangan kaca lah yang
diperbuat daripada kaca lah. Tak kira lah gelas yang dah pecah ke, pinggan yang dah pecah ke, yang penting dia daripada kaca, kita kumpulkan. Contoh botol-botol kicap, botol-botol sos, okey, itu adalah diperbuat daripada kaca. Okey, itu kumpulan kaca. Okey, kalau kumpulan kertas pula, apa-apa jenis yang diperbuat daripada kertas lah, ataupun kertas ni dibuat daripada kulit kayu kan. Okey, jadi apa-apalah yang daripada kertas, contoh seperti surat khabar lama, majalah, okey, kotak-kotak kasut, kotak-kotak mainan kan. Okey, kertas-kertas yang kita dah tak guna, terbuang, dah koyak kan. Okey, jadi itu adalah kumpulan kertas. Okey, jadi murid-murid kena kenal pasti kumpulan bahan buangan yang kita nak buang dulu. Okey, kita tak boleh campurkan plastik dengan botol kaca. Okey, kalau kita campurkan, nanti bahagian untuk pembuangan sampah dia susah nak mengasingkan, dan susah untuk dikitas semula. Contoh kalau kertas ni kita boleh kitas semula, botol kaca ni kita boleh kitas semula, jadi bahan baru. Okey, jadi kalau kita dah asingkan, jadi mudah untuk pengurusan bahan pembuangan, untuk kitas semula. Okey, itu adalah tujuan kita mengasingkan. Okey, jadi sampah-sampah yang kita buang tu dapat dikitas semula mengikut jenis. Okey, jadi itulah sebabnya kita kena buang bahan buangan mengikut kategori-kategori. Contohnya kalau kat rumah kita, biasa kalau kita dekat kawasan-kawasan perumahan ada tong sampah berwarna mengikut jenis kan. Okey, jadi kalau kat rumah kita kalau tak ada, kita boleh buatlah. Kita boleh buat tong sampah mengikut jenis bahan buangan. Okey, contoh macam dalam gambar ni lah. Okey. Okey, kemudian sisa makanan. Sisa makanan adalah bahan buangan yang perlu kita asingkan jugalah. Kita tak boleh campur sisa makanan dengan bahan buangan seperti plastik, okey, kertas, botol kan. Kita boleh campurkan lah. Sisa makanan ni adalah seperti macam kulit-kulit buah-buahan, sayur-sayuran, sisa-sisa makanan yang dah kita makan kan. Okey, sayur-sayuran yang telah rosak kan. Okey, makanan-makanan yang dah rosak, jadi kita masukkan dalam satu bekas ataupun plastik, dan bahan buangan ini adalah daripada makanan-makanan kita lah. Okay, jadi kita kena asingkan sebab bahan buangan sisa makanan ni adalah bahan makanan yang boleh hancur. Okey, jadi kita boleh jadikan dia, kita boleh kitas semula jadikan dia baja organik. Okey, baja organik adalah baja yang daripada tumbuhan atau haiwan yang dah mati ataupun daripada sisa-sisa makanan manusia lah. Okey. Kemudian adalah bahan kumuh dan tinja. Okey, bahan kumuh dan tinja ini adalah bahan buangan ataupun najis lah. Okey, bahan buangan seperti contohnya najis manusia, okey. Najis manusia, najis haiwan. Kemudian bahan kumuh ni seperti air kencing kan. Okey, air yang kita tak perlukan lagi. Okey, air kencing manusia, air kencing haiwan, okey. Itu adalah bahan kumuh dan tinja lah. Okey, mestilah mengikut jenis. Kita kena pasti jenis-jenis dia. Okey, jadi kita tak boleh campur dengan bahan-bahan jenis seperti botol kaca, sisa makanan, tak boleh campur lah. Okey, jadi bahan kumuh dan tinja ni dia adalah bahan yang boleh hancur. Bahan yang boleh hancur dan dijadikan baja. Okey, baja organik. Jadi dia boleh diasingkan lah, supaya boleh dijadikan sumber lain lah. Kita semula menjadi bahan lain lah. Seperti saya cakap tadi, baja organik. Okey. Okey, jadi kat sini kita tengok ada info berhati-hati dengan bahan buangan toksik. Okey, bahan buangan toksik. Okey, toksik ni, bahan buangan toksik ni
Okey, nanti saya kenalkan apa itu bahan buangan toksik sebelum saya terangkan info ni. Okey, kita tengok dulu bahan sisa toksik ni. Okey, sisa toksik adalah jenis bahan buangan yang kita kena asingkan juga. Okey, sisa toksik ni apa sisa toksik? Okey, sisa toksik ni ialah bahan buangan yang cecair daripada bahan-bahan kimia. Okey, daripada perindustrian, kilang-kilang. Okey, cecair kimia. Okey, bahan buangan industri. Contoh kilang-kilang buang minyak-minyak yang telah terpakai. Okey, sisa-sisa pertanian. Okey, bahan buangan industri serta sisa-sisa pertanian. Okey, botol racun perosak, contoh aerosol, botol apa ni, Riksek kan, yang kita buang, kita nyamuk kan. Okey, cecair pembasmi makhluk perosak. Okey, ini adalah racun lah. Okey, racun, cecair bateri. Okey, bateri tu adalah sisa toksik bateri, cecair bateri ataupun bateri. Okey, asap kenderaan. Okey, asap kenderaan sisa toksik juga. Itu adalah bahan buangan sisa toksik. Okey, jadi murid kena kenal pasti. Bukan sisa toksik ni bukan hanya daripada kilang saja. Dia juga daripada pertanian, okey, daripada kenderaan. Okey, sisa toksik ni bukan sahaja kita tahu sisa toksik je bahan kimia yang daripada kilang. Okey, selain pada bahan kimia daripada kilang, dia juga sisa toksik ni juga terdapat dalam pertanian, terdapat dalam kenderaan, terdapat dalam barang-barang yang kita gunakan dalam kenderaan. Contohnya yang kita gunakan di rumah. Contohnya seperti saya cakap tadi, bateri, riksek, itu adalah sisa toksik kimia. Okey, racun perosak yang kita gunakan kat rumah, racun semut ke, itu adalah sisa toksik. Okey. Contoh kalau bahan buangan industri ni kita tengok dekat kilang lah. Okey, yang saya tunjukkan gambar ni. Okey, kat kilang. Okey, asap kenderaan, semua kenderaan yang kita gunakan petrol akan mengeluarkan asap. Petrol ke, diesel ke, dia akan mengeluarkan asap. Itu adalah sisa toksik. Asap yang keluar itu adalah gas karbon monoksida. Okey, monoksida ni, gas karbon monoksida ni adalah sisa toksik. Murid kena tahu. Okey. Kemudian asap daripada kilang perindustrian, kilang-kilang mana-manalah. Contoh kalau kat Pasir Gudang tu banyaklah kilang-kilang yang keluarkan asap. Okey, itu adalah sisa toksik. Okey, racun dalam segi pertanian, dari segi pertanian, semburan racun perosak seperti contohnya kalau kita guna racun untuk bunuh serangga-serangga di sawah kan. Okey, di kebun-kebun sayur. Okey, itu adalah racun perosak lah. Okey, racun makhluk perosak. Okey, ini adalah sisa toksik. Okey, bahan buangan sisa toksik. Okey, berhati-hati ketika menggunakan bahan buangan sisa toksik. Okey, maksud simbol yang terdapat pada bekas bahan toksik. Okey, setiap barang sisa toksik dia akan ada simbolnya. Simbol mudah terbakar. Kita tengok je riset kat rumah kita tu yang riset semburan nyamuk kan. Kita tengok belakang dia mungkin ada lambang ni mudah terbakar. Okey, mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Okey, dia ada gambar tengkorak lah. Kalau mudah terbakar dia ada lambang api. Okey, kemudian mengandungi bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Biasa dia ada gambar tangan dan ada gambar macam terhakis lah. Okey. Kemudian mengandungi bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya. Ini ada, kita kena pasti lambang dia. Kalau dia ada mikroorganisma berbahaya, contoh virus apa benda ke, bakteria apa ke dalam tu, dia ada lambang yang macam inilah. Jadi murid-murid kena kenal pasti simbol. Okey, simbol setiap bahan-bahan toksik. Okey, jadi kena berhati-hati. Okey, kadang-kadang kalau dia mudah terbakar maknanya dia mudah meletup. Kadang-kadang dia ada satu lambang mudah meletup, mudah terbakar. Okey, jadi tak boleh digunakan berdekatan dengan api lah. Okey.
Okey, murid-murid dah kenal jenis-jenis bahan buangan. Okey, saya ulang balik. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jenis bahan buangan. Pertama, plastik. Kedua, logam. Ketiga, kaca. Keempat, kertas. Kelima, sisa makanan. Keenam, bahan kumuh dan tinja. Dan ketujuh, sisa toksik. Jadi, setiap bahan buangan yang kita buang mestilah mengikut jenis. Okey, supaya mengikut kategori lah, supaya bahan buangan yang kita buang itu dapat dikita semula dan dibuang secara terancang lah. Okey. Kemudian kita masuk kepada dua jenis bahan buangan. Tadi jenis-jenis bahan buangan ada 7. Okey, dalam 7 bahan buangan tu ada 2 kelas. Okey, 2 kelas yang kita kena kelaskan bahan buangan tersebut, iaitu bahan terbiodegradasikan atau bahan tidak terbiodegradasikan. Okey. Okey, saya ulang balik. Ada 2 kategori bahan buangan, iaitu terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey, apa itu terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi? Okey, kita tengok apakah yang akan terjadi kepada bahan buangan selepas dibuang sekian lama di persekitaran kita? Okey, ini adalah tahun 1990 dan ini tahun sekarang lah. Okey, mungkin sekarang 2021 lah. Okey, dia ada kereta mainan. Kereta mainan dia ayah dia tanam lah dalam tanah. Okey, sebab mungkin dah tak guna, dia susah nak buang agaknya, dia tanam dalam tanah. Okey, lepas tu selepas berapa tahun ni? 12 tahun. Okey, contoh selepas 20 tahun. Okey, selepas 20 tahun, okey dia gali. Okey, dia gali. Okey, dia tengok kenderaan tu ada lagi, kereta mainan tu. Maknanya kereta mainan itu tak hancur. Okey, maknanya tak terurai dalam tanah tu. Okey, selama 20 tahun tu. Okey, jadi itu adalah bahan. Kenapa jadi macam itu? Okey, bila bahan tu dah tertanam dalam tanah selama beberapa tahun tidak hancur, maknanya bahan itu adalah bahan yang tidak terbiodegradasi. Okey, bahan yang tidak hancur. Okey, kita tengok dialog ni. Cikgu, mengapakah sisa makanan dan kertas sudah tiada lagi di dalam tanah? Okey, berbeza dengan kertas. Okey, kertas. Okey, kertas. Bahan-bahan buangan yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Tumbuh-tumbuhan seperti macam kertas tu dia kulit kayu kan. Okey, kulit kayu. Okey, bila kita tanam dalam tanah, dia akan hancur. Okey, dia akan tiada lagi. Kalau kita gali 20 tahun, dia dah tak ada. Dia akan hancur. Kenapa dia hancur? Kerana kertas adalah bahan terbiodegradasi. Okey, jadi kita tengok kat sini. Dia cakap, mengapakah sisa makanan dan kertas sudah tiada lagi di dalam tanah? Oh, ini adalah kerana bahan buangan ini telah terbiodegradasikan. Maknanya telah hancur. Terbiodegradasi ni adalah hancur atau terurai. Okey, diurailah oleh mikroorganisma dalam tanah lah. Okey. Terbiodegradasikan. Jadi budak ni tak faham apa maksud terbiodegradasikan. Okey. Terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Maknanya dekat dalam tanah ni ada mikroorganisma. Okey, bakteria, macam-macam lah. Okey, yang boleh uraikan bahan tersebut. Okey, kalau plastik, mikroorganisma dia tak boleh uraikan. Jadi dia tidak akan hancur. Tetapi kalau bahan buangan seperti sisa makanan, haiwan yang telah mati, okey, manusia yang telah mati, tumbuh-tumbuhan yang telah mati, okey, dalam tanah, okey, mikroorganisma akan uraikan. Okey, dia akan uraikan jenis-jenis bahan buangan tersebut.
Okey, dia akan uraikan dan dia akan hancurkanlah bahan buangan tersebut. Kemudian dia akan jadi, tanah tersebut akan menjadi tanah yang subur. Okey, dia akan jadi baja lah. Seperti saya cakap lah, baja organik ni adalah baja yang dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan yang mati, yang telah diurai oleh mikroorganisma di dalam tanah. Okey, begitu juga dengan sisa makanan. Okey, sisa makanan, kertas. Okey, macam mana sisa makanan dengan kertas tu boleh hilang? Okey, boleh tiada selepas 20 tahun dalam tanah, sebabnya telah diuraikan ataupun telah direputkan oleh mikroorganisma. Okey, jadi bahan buangan ini sesuai ditanamlah supaya kalau kita nak buat baja organik, kita boleh gunakan bahan-bahan tersebut. Seperti sisa-sisa makanan, tumbuhan-tumbuhan yang telah mati, haiwan yang telah mati. Okey, kita masukkan dalam tanah, kemudian kita biarkan dia beberapa minggu dan kita gali semula, bahan buangan itu telah hancur. Okey, jadi tanah tersebut boleh dijadikan baja organik. Itu adalah bahan-bahan yang terbiodegradasi. Bahan-bahan yang mudah direputkan oleh mikroorganisma. Tetapi kalau plastik, kereta mainan ni, plastik, botol plastik, dia tidak akan hancur. Okey, dia tidak akan terbiodegradasi. Jadi murid faham terbiodegradasi adalah bahan yang mudah direputkan oleh mikroorganisma ataupun bahan yang boleh dihancurkan oleh mikroorganisma. Bahan yang tidak terbiodegradasi adalah bahan yang tidak boleh dihancurkan oleh mikroorganisma. Okey, ni ada penerangan dia. Yang tadi saya dah terangkan. Okey, saya terangkan sekali lagi. Okey, bahan buangan terbiodegradasikan adalah bahan buangan yang direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Nutrien ni adalah baja lah. Jadi nutrien, bila tanah tu ada nutrien, jadi tanah itu akan subur. Okey, subur dan sesuai ditanam lah. Sesuai menanam tumbuh-tumbuhan. Nanti tumbuhan itu akan jadi subur lah. Okey. Manakala bahan buangan terbiodegradasi juga terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumur atau tinja. Okey, ini adalah bahan-bahan terbiodegradasi. Okey, bahan-bahan terbiodegradasi ni adalah bahan-bahan yang mudah direputkan oleh mikroorganisma seperti bahan organik, sisa makanan, kertas, bahan kumur dan tinja. Bahan kumur dan tinja ni tinja ni najis lah. Najis haiwan ke najis manusia ke. Okey, bahan kumur ni seperti air kencing, urin lah. Okey, kertas apa-apa kertas lah. Kertas, kotak. Okey, kalau sisa makanan, makanan-makanan sisa-sisa tulang kita makan. Okey, nasi-nasi yang kita tak habis, dah basi ke. Okey, itu adalah sisa makanan. Okey, itu adalah contoh bahan buangan terbiodegradasi. Maknanya bahan buangan yang mudah direputkan atau bahan buangan yang direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Okey, manakala bahan buangan tidak terbiodegradasikan adalah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, dia tak boleh direputkan. Kalau kita tanam sampai 20 tahun ke 30 tahun ke, dia tetap kekal ada dalam tanah. Okey, contoh bahan-bahan yang tidak terbiodegradasi seperti kaca, plastik, logam. Okey. Okey, itu adalah contoh bahan tidak terbiodegradasi. Sisa toksik. Okey, sisa toksik ni juga adalah bahan buangan yang tidak terbiodegradasi. Sisa toksik adalah sisa yang berbahaya. Jadi mikroorganisma dia akan mati bila terkena dengan sisa toksik. Okey, jadi dia adalah bahan yang tidak terbiodegradasi. Okey. Kerana bahan buangan, okey, kita tengok sini. Ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh mencemarkan alam sekitar kita. Okey, dia boleh mencemarkan alam. Okey, jadi bahan buangan terbiodegradasi inilah adalah bahan buangan yang kita kena rancang dia
supaya dapat dikitas semula dan tidak boleh mencemarkan alam. Okey. Saya harap murid faham apa itu bahan buangan terbiodegradasi, bahan buangan tidak terbiodegradasi. Ingat sisa toksik walaupun dia hanya cecair, tetapi dia adalah bahan buangan yang tidak terbiodegradasi. Okey, tidak mudah direpukkan, tidak mudah dihancurkan oleh mikroorganisma kerana sisa toksik itu adalah sisa kimia. Okey, jadi bila sisa kimia, mikroorganisma dia tidak akan hidup, tidak akan membiak dalam sisa toksik ataupun kimia. Okey, dia akan mati. Okey, jadi dia akan mati dan tidak terbiodegradasi. Okey, saya harap murid faham. Okey, jadi saya dah terangkan dua perkara, iaitu kategorikan bahan buangan mengikut jenis. Ada 7 jenis bahan buangan. Murid kena pasti. Dan yang kedua, bahan buangan dikelaskan mengikut dua kategori, iaitu terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Jadi 7 jenis bahan buangan ini murid kena kelaskan sama ada bahan buangan tersebut terbiodegradasi ataupun tidak. Okey, contohnya botol plastik. Okey, plastik ni terbiodegradasi ataupun tidak? Okey, tidaklah sebab dia tidak hancur. Okey, logam terbiodegradasi ataupun tidak terbiodegradasi? Logam ni besi apa segalanya tu. Okey, dia adalah tidak terbiodegradasi. Okey, kaca. Okey, kaca adalah bahan yang tidak terbiodegradasi kerana dia tidak hancur. Okey, ataupun tidak direputkan oleh mikroorganisma. Okey, kertas. Okey, kertas adalah bahan yang mudah hancur. Okey, dia boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi kertas adalah kategori bahan terbiodegradasi. Okey, sisa makanan, bahan kumur dan tinja adalah bahan terbiodegradasi. Okey, jadi murid kena pasti kat sini ada 3 jenis bahan tidak terbiodegradasi dan 3 kumpulan jenis makanan, jenis bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, jadi daripada jenis ini kita boleh kelaskan mengikut 2 kategori, iaitu terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey. Saya harap murid faham dengan tajuk bahan buangan ini. Okey, lepas ini cikgu akan bagi latihan dan jawab seperti biasa dalam buku. Okey, itu saja untuk kali ini. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan ini murid boleh faham. Kalau tak faham, murid boleh ulang balik video ini sehingga murid faham dan boleh jawab soalan latihan yang saya berikan selepas ini. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan masih lagi tajuk bahan buangan. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.